Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, berjumpa kita lagi pada pagi ini dalam subjek sains sosial. Jadi pada pembelajaran yang lepas awak telah belajar berkenaan organ pembiakan bagi lelaki dan perempuan. Okey, awak dah tahu nama organ tersebut dan awak juga telah tahu fungsi bagi setiap organ-organ tersebut. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan lagi pelajaran kita dalam tajuk proses persenyawaan dalam asas kejadian manusia. Okey, dalam tajuk ini awak akan mempelajari macam mana proses kejadian manusia itu. Okey, macam mana baby itu boleh lahir. Okey, kita tengok. Proses persenyawaan manusia berlaku apabila bercantumnya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan zigot. Okey, kat sini ada dua perkataan sains yang awak mungkin baru tahu, iaitu gamet dan zigot. Okey, yang warna merah tu. Apa itu gamet dan apa itu zigot? Okey, kita tengok glasori ke bawah tu. Okey, gamet. Apa itu gamet? Sel pembiakan. Okay, ada dua jenis gamet yang terlibat, iaitu gamet jantan dan gamet betina, iaitu sel pembiakan bagi perempuan dan lelaki. Okey, untuk perempuan gamet betina kita panggil ovum dan gamet jantan kita panggil sperma. Okey, zigot pula. Apa itu zigot? Zigot iaitu sel yang terbentuk hasil persenyawaan benih jantan dan benih betina. Okey, apabila dah berlaku proses persenyawaan, maka terhasillah zigot. Zigot iaitu bila dah bercantum, dia berkembang menjadi zigot. Okey, belum terus jadi bayi, dia jadi sel dulu. Sel yang berkembang dan seterusnya menjadi manusia. Okey, kita tengoklah nanti sekejap lagi kita akan sambung belajar. Okey, kita tengok dalam gambar tersebut macam mana terhasilnya manusia, iaitu antara perkahwinan lelaki dan perempuan. Okey, kalau lelaki kahwin dengan lelaki takkan jadi, perempuan kahwin dengan perempuan pun takkan jadi. Okey, dia terjadi dengan hasil daripada perkahwinan lelaki dan perempuan. Okey, tak kiralah awak ni India ke Cina ke, masing-masing ada adat, iaitu adat perkahwinan. Dia tak semestinya Melayu kahwin dengan Melayu, Cina kahwin dengan Cina, India kahwin dengan India. Awak juga boleh kahwin cross, Melayu kahwin dengan Cina, India kahwin dengan Melayu, tak ada masalah. Janji dia lelaki dan perempuan. Keturunan tak penting, yang penting lelaki dan perempuan je. Okey, apabila berkahwin, okey, ada lelaki dan perempuan. Lelaki akan menghasilkan gamet jantan, iaitu sperma. Okey, awak boleh tengok gambar yang warna biru tu. Itulah bentuk sperma. Dia macam berudu sikit. Ada kepala, ada bahagian tengah dan ada bahagian ekor. Okey, dia dihasilkan dalam organ pembiakan lelaki. Okey, yang atas pula yang warna merah tu, itu adalah ovum yang dihasilkan dalam organ pembiakan perempuan. Okey, ovum dia tak bergerak, tak berenang macam sperma. Sperma dia berenang. Okey, nanti ada satu video cikgu akan bagi link, awak boleh tengoklah macam mana sperma tu berenang mencari ovum. Okey, tengok muka surat sebelah. Apabila dua-dua ni bercantum, okey, kita tengok muka surat sebelah. Akhirnya, okey, tengok nombor 4 tu. Hanya satu sperma saja yang berjaya disenyawakan dengan ovum. Okey, untuk pengetahuan awak, dalam setitis air mani saja, setitis saja, bukan sesudu, setitis. Okey, terdapatnya berjuta-juta sperma. Awak bayangkan setitis saja ada berjuta sperma dalam tu. Betapa halusnya sperma sampaikan dia boleh berjuta. Okey, tapi apabila untuk bersenyawa, hanya satu saja yang berjaya untuk bergabung dengan ovum. Okey, dia takkan berjaya bergabung dengan berjuta-juta tu. Hanya satu saja. Okey, hanya satu yang terpilih saja. Biasanya yang terpilih tu adalah yang terbaik. Okey,
yang sihat, apa sperma sihat, sperma yang terbaik. Jadi awak-awak ni lahir semua adalah daripada baka-baka yang terbaik. Okey, apabila dah disenyawakan, ia akan menjadi zigot, iaitu yang pada nombor 5 tu, warna kuning, biru oren. Okey. Nampak tak tu dia berkembang, ada 1 2 3 4. Ada 4 dia kembang. Dia kembang jadi 2, dia pecah. Dia pecah jadi banyak, makin banyak. Itulah zigot. Okey, zigot ni langsung tak ada menyerupai manusia sikit pun. Okey. Dia hanyalah sel saja. Okey, apabila dia berkembang dan terus berkembang, okey, tengok nombor 6, embrio. Okey, embrio ni dah nampaklah macam manusia tapi belum ada nyawa. Okey, sangat halus, kecil. Kalau keluar pun sebesar ibu jari je. Tak besar, sangat kecil. Okey, masih belum dikategorikan sebagai baby. Maksudnya kalau keluar pun keluar dari perut ibu takkan selamat. Okey, sebab tak bernyawa lagi. Macam tu awak boleh tengok, embrio kecil je. Kepala je besar, lain semua kecil. Okey, seterusnya apabila dah ada semakin membesar, ia pergi kepada fetus, iaitu nombor 7. Okey, fetus ni sifat dia dah sempurna seperti seorang manusia. Ada tangan, ada kaki, ada kuku, ada jantung, semualah macam manusia biasa, cumanya dianya masih kecil. Dan andai kata ianya lahir tak cukup bulan, dia masih boleh hidup. Okey, tapi dengan rawatan daripada doktor lah. Tapi dia masih lagi kecil. Okey, sebesar tapak tangan awak. Apabila fetus ni membesar dan terus membesar, ia barulah menjadi bayi. Bayi yang awak lihat selalu lah, adik-adik awak masa baru lahir, itu bayi. Itu pun seberat paling ringan biasanya dalam 2 kilo hingga paling besar pun 4 kilo lah. Okey, masih lagi kecil lah. Tapi pada waktu ni ia dilahir, dia boleh survive lah ataupun boleh hidup dengan lebih baik. Okey, itu bayi tu dah cukup sifat lah. Okey, dah habis ni. Okey, kita tengok sikit kat celik ilmu. Proses persenyawaan manusia berlaku dalam sistem pembiakan perempuan. Okey, setiap proses persenyawaan ianya berlaku di dalam organ pembiakan perempuan, bukan lelaki. Okey, lelaki hanya menyalurkan saja gamet jantan masuk ke dalam organ pembiakan perempuan. Okey, dianya berlaku dalam organ pembiakan perempuan. Okey, dia tak mungkin berlaku dalam organ pembiakan lelaki. Sebab itulah sperma dia berenang. Okey, dia berenang mencari ovum. Lepas tu, mengapakah hanya satu sperma saja yang berjaya disenyawakan dengan ovum? Bincangkan. Okey, di sini cikgu cerita sikitlah. Kenapa satu saja? Okey, setiap sperma yang ada, dia membawa satu genetik. Okey, genetik perempuan datangnya daripada ovum, genetik lelaki datangnya daripada sperma. Genetik ni macam kita panggil dia punya kod lah, kod. Genetik ni nanti jadilah rambut kerinting ataupun rambut lurus, tinggi atau rendah, kulit cerah ataupun kulit gelap. Contohnya lah, contoh andai kata cikgu kahwin dengan orang Cina. Okey, orang Cina awak tengok macam mana kulit dia? Putih. Cina kulit putih. Macam cikgu pula rambut kerinting. Cikgu membawa baka ataupun genetik kerinting. Contohlah ni isteri cikgu Cina, dia bawa genetik kulit putih. Nanti bila dah disenyawakan, dia bergabung, nanti berkemungkinan anak yang akan lahir rambut kerinting tapi kulit dia cerah. Macam itulah, itu kita panggil genetik. Okey, kenapa satu saja yang disenyawakan? Okey,
Macam cikgu cakap tadi, setiap sperma bawa satu genetik. Jadi kalau banyak-banyak sangat masuk, disenyawakan, dia dah campur aduk, dah jadi banyak, tak boleh lah, dia cuma satu saja. Okey. Dah tamat untuk tajuk kali ni, iaitu tajuk persenyawaan. Okey, cikgu ada tiga latihan. Okey, latihan satu ni, yang ni tak payah. Imbas maklumat ni nanti awak boleh tengok balik lah. Organ pembiakan lelaki apa benda, organ pembiakan perempuan apa benda. Kemudian berkahwin lelaki dengan perempuan, tengok dia persenyawaan, kemudian pergi zigot, embrio, fetus dan bayi. Ini imbas maklumat lah. Okey, yang ni pun nanti latihan awak kena jawab. Ini pun sama. Okey. Cikgu ada bagi satu lagi link, di mana dalam tu ada video berkenaan persenyawaan. Dekat situ awak boleh tengoklah macam mana proses persenyawaan berlaku dan seterusnya berkembang menjadi zigot, fetus, embrio, fetus dan seterusnya bayi. Kat situ lebih clear lah, ada video, ada animasi. Okey. Jadi cikgu harap awak semua dapat selesaikan latihan ni dalam minggu ni. Cikgu bagi tempoh sampai hari Jumaat lah. Okey. Jadi minggu depan kita akan masuk tajuk haiwan pula. Okey, jadi cikgu ucapkan semoga awak dapatlah siapkan kerja rumah dan kita jumpa lagi pada pembelajaran minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.